Stres di tempat kerja, pertengkaran bersama ahli keluarga merupakan kesan daripada kegagalan pengurusan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membawakan kepada anda berkenaan implikasi kerjaya terhadap pengurusan keluarga. Sebelum pergi dengan lebih jauh, berikut adalah takrifan terpenting bagi tajuk ini. Keluarga adalah individu yang tinggal satu rumah dengan kita. Pengurusan adalah perkara yang dilakukan untuk mendisiplinkan organisasi dan individu di dalam rumah. Manakala kerjaya adalah apa-apa jenis usaha yang dilakukan untuk menampung ekonomi keluarga. Dan kami ingin menjustifikasikan definisi di sini adalah pengurusan merupakan antara elemen terpenting dan tunjang terpenting bagi memastikan kerjaya dan keluarga berjalan seiring dan seimbang. Bagi membincangkan mengenai topik implikasi kerjaya terhadap pengurusan keluarga ini, suka untuk saya klasifikasikan benda ini kepada dua perkara, iaitu keluarga merupakan tunjang utama dan kerjaya adalah tunjang yang kedua dalam menampung dan mencari nafkah untuk keperluan keluarga. Kaitan antara pengkelasan kerjaya dengan pengurusan keluarga ini ada perbezaannya mengikut tingkatan-tingkatan ekonomi rakyat di Malaysia. Saya ambil contoh bagi kelas ekonomi T20. Golongan ekonomi T20 ini terdiri daripada mereka yang memiliki perniagaan. Lazimnya mempunyai fleksibiliti waktu. Akan tetapi kita dapat melihat bahawa golongan T20 pada masa kini menyerahkan tanggungjawab dari sudut pengurusan keluarga kepada pembantu rumah misalnya. Dan seterusnya adalah bagi golongan M40. M40 adalah mereka yang terdiri daripada pekerja sektor kerajaan maupun pekerja sektor swasta. Saya suka untuk mengambil contoh mereka yang bekerja di sektor perubatan. Mereka yang berada di sektor perubatan ini mengalami keterhatan waktu bersama keluarga, berikutan perlu memberikan komitmen terhadap on-call dan pekerjaan. Dan apabila mengalami keterbatasan waktu ini, akan mendatangkan kesan terhadap keluarga. Kerana bila kurangnya waktu bersama keluarga, juga akan merencatkan pengurusan keluarga. Baiklah, sebelum kita pergi kepada implikasi kerjaya, suka untuk saya bawakan kepada anda faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan keluarga. Yang pertama, faktor kewangan, faktor pengurusan masa, faktor pendidikan, faktor keagamaan dan faktor pengurusan konflik. Faktor kewangan juga adalah faktor yang penting dan menjadi isu besar dalam sebuah institusi kekeluargaan. Kewangan yang stabil bagi sesebuah keluarga akan membantu dalam mewujudkan sistem yang lebih baik. Faktor kewangan ini boleh menjadi punca kepada keruntuhan sistem pengurusan sesebuah organisasi kekeluargaan. Faktor yang seterusnya adalah faktor pengurusan masa. Kegagalan membahagikan masa dengan seimbang antara kerjaya dan juga keluarga mampu mendatangkan konflik yang besar sesama ahli keluarga. Faktor pengurusan masa ini penting kerana bagi melancarkan proses pengurusan keluarga. Cuba anda bayangkan, jika seseorang itu mengalami kekurangan masa bersama ahli keluarga, secara tidak langsung merencatkan proses untuk dirinya menjalankan peranan sebagai anggota ahli keluarga dengan sebaiknya. Seterusnya adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan adalah faktor yang antara yang penting dalam pengurusan keluarga. Ini kerana pendidikan di sini tidaklah bermaksud pendidikan dalam mendapatkan segulung ijazah, tetapi pendidikan dari sudut ilmu keibubapaan, ilmu pengurusan rumah tangga dan sebagainya yang didapatkan melalui saluran-saluran seperti pergi ke kursus, kelas-kelas online dan sebagainya. Menurut Abdullah dalam kajiannya menyatakan bahawa sebanyak 100% responden bersetuju ilmu berkaitan dengan rumah tangga, keibubapaan dan ilmu pengurusan rumah tangga amat penting untuk dipelajari bagi melahirkan keluarga yang harmoni dan bahagia. Faktor agama mempengaruhi dalam aspek pengurusan berkeluarga. Ini kerana agama bersifat syumul dan merangkupi setiap aspek dalam kehidupan manusia. Dengan adanya agama mengajarkan kita untuk mencari keberkatan rezeki dengan menyantuni keluarga pada masa yang sama. Menurut kajian Abdullah Sulong, sebanyak 100% dalam kalangan 45 responden bersetuju ke arah mewujudkan keluarga yang harmoni dengan pengurusan yang terurus. Agama perlu dijadikan sebagai tunjang dan panduan. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam perjalanan membina keluarga, kita tidak dapat mengelak daripada berlakunya konflik. Faktor yang terakhir terhadap pengurusan keluarga ialah faktor pengurusan konflik. Faktor pengurusan konflik ini akan mengajarkan bagi setiap ahli keluarga untuk menguruskan satu-satu masalah yang terjadi itu dengan baik, tenang dan menghindarkan daripada pertengkaran terjadi
dengan memfokuskan mencari solusi dan penyelesaian bagi satu-satu masalah yang berlaku. Sesebuah keluarga itu harmoni dinilai berdasarkan bagaimana keberjayaan mereka keluar daripada konflik yang terjadi. Seterusnya kita pergi kepada implikasi negatif akibat daripada kegagalan pengurusan keluarga dan seterusnya akan mendatangkan kesan terhadap kerjaya. Yang pertama adalah seseorang itu tidak dapat memainkan peranannya di dalam keluarga dengan baik. Di dalam sebuah kajian menerangkan bahawa seseorang yang terlalu banyak bekerja akan memberikan kesan terhadap hubungan kekeluargaan mereka. Kesannya boleh dilihat apabila mereka tidak dapat memenuhi peranan dan tanggungjawabnya masing-masing dengan sebaiknya. Kesan yang kedua adalah tekanan emosi dan depresi. Di dalam satu kajian yang dijalankan di Malaysia, 75% daripada 954 responden yang mengalami bahagian menyatakan mereka tidak mampu meluangkan masa yang secukupnya bersama keluarga kerana hari cuti mereka diganggu untuk melakukan kerja yang berlebihan. Ibarat kata jasad di rumah, tapi hati dan fikiran berada pada pekerjaan. Secara tidak langsung keluarga terabai dan ini akan mendatangkan kepincangan terhadap pengurusan keluarga. Implikasi yang seterusnya adalah berkaitan dengan implikasi yang ketiga adalah berkaitan dengan pengabaian dan penderaan kanak-kanak. Percaya atau tidak, kegagalan menguruskan keluarga dan kerjaya ini akan meningkatkan lagi kes penderaan. Hal ini terjadi apabila ibu bapa terlalu sibuk mengejar dunia dan materialistik sehingga terlupa dan mengabaikan anak-anak. Dan bagi ibu bapa yang mengalami tekanan emosi yang dahsyat akan melempiaskan rasa amarah mereka terhadap anak-anak akibat daripada gagal mengawal emosi dan juga menguruskan kerjaya dengan baik. Implikasi negatif yang seterusnya adalah kerjaya yang tidak diuruskan dengan baik akan melahirkan keluarga komuter. Keluarga komuter ini adalah mereka yang duduk berjauhan dan berasingan. Bayangkan jika sebuah keluarga itu tidak dapat duduk di bawah satu bumbung. Bagaimanakah komunikasi dan hubungan antara sesama ahli keluarga tersebut? Dan yang terakhir kami ingin menyentuh tentang implikasi positif kerjaya terhadap pengurusan keluarga yang diuruskan dengan baik dan teratur. Yang pertama adalah sesebuah keluarga dan individu itu mampu menyediakan keperluan dan kehendak bagi setiap ahli keluarga itu dengan baik. Jika pengurusan keluarga itu berada dalam keadaan baik, pengurusan kerjaya juga seimbang, maka tiada isu dan konflik akan tercetus. Implikasi positif terhadap pengurusan kerjaya dan keluarga ini dapat dilihat dari segi membantu seseorang individu itu untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi keluarga. Ini kerana dengan adanya keseimbangan komitmen antara kerjaya dan keluarga ini dan juga pengalaman individu itu dalam membuat pengurusan keluarga yang baik dan teratur akan membantu individu tersebut untuk membuat keputusan dengan pertimbangan yang baik dan seimbang. Secara kesimpulannya, dalam penulisan ini kita mampu mengenal pasti implikasi kerjaya terhadap pengurusan keluarga. Konflik kerjaya keluarga ini mampu dikurangkan dengan menguruskan kerjaya dan keluarga dengan baik. Keseimbangan antara kerjaya dan keluarga mampu meningkatkan produktiviti seseorang individu serta meningkatkan kadar keluarga bahagia di Malaysia.